Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya baru saja TT dengan seorang rakan RX-8. Tapi dia beli auto 4 speed. Tapi dia ada track car, Proton Savvy. Jadi RX-8 ni dia kata dia buat santai-santai sahaja. Santai-santai pun adjustable, auto EXE, apa lagi, cantik lah kata dia. uh, 2015 import ke Malaysia, model 2005. Memang cantik lah, saya tengok kita dia, saya test dah tadi. Cuma auto 4 speed je lah. Expected lah power dia tak berapa power macam ni lah. Tapi condition memang cantik. Pandai lah cari kereta. So topik hari ni saya nak bercerita ialah potensi Mazda RX-8 ni sebagai track car. Jadi kereta saya ni standard. Sebab apa saya kata standard? Sebab saya turun trade day dengan enjin original, tak modifikasi apa-apa. Enjin original pun bukan spek kilang. Compression dia, compression dia rendah, 6.6 something lah. Kalau keluar daripada kilang 9 bar. Jadi saya punya 6.6 bar lah. Dan adjustable, saya punya suspension original, tak ada adjustable, tinggi, setinggi yang boleh lah, dengan rim berat 18 inci tu. Tapi dengan keadaan macam tu, saya boleh clock optimal time saya 2 minit 53 dekat Litar Sepang. Dengan saya rasa horsepower kita ni tak melebihi 200 pun. Saya rasa dia sekitar 190, 180. Tak pernah pergi dyno lah, so saya tak boleh buktikan. Dengan gearing yang panjang ni, gearing 4.1, ratio, final drive ratio dia 4.1, gearing 6 tak boleh guna pun. Pick up pun saya rasa gitu-gitu je lah pick up dia. Tak adalah selaju Honda Type R lah kan. Tapi okey lah untuk saya, berat saya sekitar, masa saya turun track dia kemarin 98 kilo yang 3 Oktober 2020 tu. Jadi kereta ni 1200, jadi campur saya campur sikit-sikit, mungkin 1200 campur 100 kilo lebih sikit lah kan. Jadi 1300 lebih lah. Tapi berjaya clock 2 minit 53. So ada potensi lah kereta ni untuk dijadikan track day weapon. Jadi sebab enjin ni ke belakang, dia panggil midship engine, kedudukan enjin dekat belakang front axle. So yang penuh ni, firewall ni penuh dengan gearbox yang besar tu, dan dilengkapi dengan gearbox 6 kelajuan. Tapi yang penting kat belakang tu LSD, hanya RX-8 manual sahaja diletakkan dengan sistem gearbox, sistem gearbox apa tu, sistem diff belakang berserta LSD. Okey, jap. Saya punya ni tak cantik. Jangan, saya matikan kejap. Okey. Jadi pada saya yang membantu saya dapat clock waktu terbaik macam tu ialah saya rasa sistem suspension asal. Ataupun suspension tak cantik pun, tapi macam mana dah, suspension dia pada saya okey lah. Yang stoknya yang dapat adjustable ataupun yang proper, yang boleh adjust dia punya damper tu lagi best lah. Sebab bila saya pandu kereta rekan saya, bestnya suspension dia auto EXE, high low soft hard adjustable, sedap gila. Saya punya ni spring asal RX-8 dengan damper, dengan absorber daripada Bilstein. Tak sedap macam tu lah saya tu, bising lah tu. Dah time kot dia nak kena ganti. Saya pun target nak F-Tune sebenarnya. Itulah dia. Boleh ke F-Tune sponsor? Boleh tak? Itu dia. F-Tune pun bajet pun kasar juga kita ni. Kena at least kena standby 4,000, 4,500 kan. Tapi itu target saya. Saya at least dah turun 3 kali kereta ni ke 4 kali saya tak ingat lah, daripada tahun lepas, dengan guna suspension asal rim besar tu. Dapat clock 2 minit 53 optimal. Jadi kalau katakan saya nak shift lagi, saya kena cari rim 17 inci, proper semi slick tayar semi slick lah kan. Rim 17 tu kena Jepun punya ringamnya, Enkai RPF nya series ke kan, dengan suspension dia betul lah, adjustable lah. Saya rasa kat situ saja saya boleh shift lagi 3 saat kot, 2550. Besar betul impian kan nak main 250 kereta ni dengan horsepower yang tak sampai 200 ni. Saya rasa kita saya 160, 170 pun ada kot. Sebab compression tak cantik kan. Kalau nak mencapai sampai tahap
2 minit 50 ke bawah, itu kena perlu modifikasi besar lah, seperti strip pot, adjustable daripada Ohlins ke, full overhaul, kena buat corner weight, kena buat trimming sedikit, weight shift, apa tu, kena buang berat. Macam kereta saya ni dilengkapi dengan sistem audio mewah daripada Bose kan, jadi kena buang semua ni, simpan. Kena cari yang betul-betul pekaknya kan, untuk save weight lagi. Seat leather ni kena ganti yang kainnya, buang lagi seat, ataupun pakai proper seat yang ringan untuk kiri kanan ni. Baru jadi club sport. Bateri kena letak belakang, pakai bateri kecil, kena counterweight driver punya weight. Jadi banyaklah nak kena buat sebenarnya. Jadi itu memang target saya untuk kereta ni. Kereta ni memang targetnya memang trade day. Kereta ni sebenarnya adalah premium sports car. Maksudnya bukannya target untuk trade day, target dia adalah biasa-biasa je. Untuk lebih dengan audio senyap. Jadi semua tu saya kena buat untuk jadikan dia versi club sport. Banyaklah perkara yang saya kena buat. Tapi benda tu take time lah. Seronok lah kan kalau kita mengubah kereta untuk target bawah 2 minit 50 untuk trek Sepang, trek day. Reset paling laju yang saya pernah jumpa dalam Malaysia ni milik Abang Razi. Ada video dia dekat saya punya, cari je Razi. Masih jatuh je dah. Okey, sambung balik. So dalam video saya tu nama dia Razi dia dapat clock 2 minit 37 personal best dia. Dia straight pot dan suspension lah. Tak banyak pun. Maknanya perubahan overstride tak banyak, boleh dapat clock 2 minit 37 di lintas Sepang. Jadi kalau katakan banyak modal letak kan, buat lagi banyak development, saya rasa boleh kot pergi 2 minit, sub 2 minit, bawah 2 minit 30. Macam level saya dapat 2 minit 50 tu syukur sangat lah, betul-betul syukur lah kan. Sebab saya nak clock bawah 3 minit pun dah gila. Dulu saya tak ambil Keza pun tahu timing. Saya dulu suka better dalam trade day. Ini kawan sahabat saya, Azli Madali daripada FCR Johor. Abang Azril, turun trade day tu buatlah timing Abang Azril. At least ada tahu performance indicator kerja level kat mana. Jadi start tu saya start timing. Mula-mula saya buat kereta ni 3 minit lebih. Sebab time tu coil saya rosak, turun juga trade day walaupun dengan coil rosak. 3 minit lebih saya tak ambil kira lah. Lepas tu saya turun trade day, the nextnya dengan BMW E39 530. Tak ada LSD, 5 speed manual, rim 19 berat gila. Traffic pun banyak malam tu. Jadi saya dapat clock 3 minit 05 je. Silap saya lah, 3 minit 05 ke 07 terbaik saya. Lepas tu kali ketiga turun trade day dengan kereta ni, sebelum enjin pertama tu rosak, maknanya enjin last dia lah, bulan November tahun lepas 2019. Terbaik saya dengan cuaca panas macam tu terbaik saya sekitar sekitar 3 minit 2 minit 58. Masa tu saya tak pula clock pakai satu software khas untuk clock. Okay. Kemarin 3 Oktober saya turun balik dengan kereta ni dengan enjin nombor 2. Personal best tak adalah naik mendadak. So, traffic agak busy juga. 2 minit 57. Tapi bila saya check optimal dekat perisian yang saya guna tu, optimal saya 2 minit 53. Terkejut badak saya. Jadi bagus juga ada optimal 2 minit 53 tu GPS. Jadi in real time kereta saya ni saya boleh dapat secara teorinya 2 minit 52 lah. Sebab GPS guna telefon adalah accuracy handphone saya 1 Hz 1 saat ni update, 1 saat 1 update. Jadi sangat-sangat slow lah kan, dia tak accurate. Jadi bila saya buat perbandingan, biasanya kalau guna handphone ni dia akan perbezaan 1 saat tau, dia punya julat dia. Jadi saya rasa kereta saya kalau optimal 2 minit 52 lah. So sebenarnya secara teorinya kalau saya ni perfect
track day malam, tak ada traffic, kereta ni capable untuk pergi 2 minit 50 lah. Sungguh optimistik tu saya kan. Sebab walaupun dengan 3 Oktober tu saya turun track day, tapi traffic banyak dan saya banyak buat silap bila traffic kosong. Sebab tu saya tak jadi racer, sebab saya ni prone to errors. Kadang-kadang break awal terlock lah dekat turn 15 ke turn 9. Salah baca braking point dekat T1 lah. Jadi walaupun kita dah practice track day dekat software S1 Corsa pun saya kan, tak semestinya dia boleh apply 100% dekat apa ni, dekat dunia sebenar. Berbalik kepada topik saya ni, ya, kita ni ada capability untuk menjadi track apa tu, time attack car. Jadi kalau nak jadikan proper time attack car, engine renaissance ni kena ganti lah, kena pakai 3 rotor dengan management, dengan independent engine management sebab saya rasa kita saya ni 160 170 je at the most horsepower dia. Semua dah lengkap, lightweight, lightweight propeller shaft. Lepas tu dah ada LSD kat diff belakang. So banyak benda lah yang telah disediakan untuk Arisid untuk menjadi track day car. Tapi kecuali engine ni tak power, engine Renesis ni. Sedih lah engine ni. Dia tak ada torque tau. Dia dah lah tak ada torque. Lepas tu dia tak sama power output dia macam seperti dalam diiklankan 236 kan. Tak sama. Rakan-rakan Arisid saya pergi dyno dekat Sunway, semuanya bawah 200. Tak ada yang melebihi 200 pun. Yang original lah, engine original, tak ada korek block lah dia panggil, tak ada potting lah. Semua bawah 200. Jadi secara realistik ni kereta ni at the most, the best pun 190 lah horsepower dia. Jadi apa yang tinggal? Engine tak power, jadi tinggal body dia ringan, tinggal handling bagus, dan tinggal adalah driver kena optimize. Pemanduan tu kena dia sangat optimal. Tak boleh buat error. Macam hari tu ada seorang rakan saya daripada Kajang yang track day sama-sama dengan saya. Dia terkejut, macam mana Abang Azri boleh potong saya macam saya je. Dia sebenarnya bukan engine saya power daripada dia, tak power. Engine saya tak power daripada dia, engine dia lagi sihat. Tapi saya jaga exit speed saya setiap seleko supaya tak hilang momentum. Jadi kalau saya pandu kereta dia, silap kereta saya boleh clock 2 minit 50 ke. Dia silap apa tu, sebab engineer lagi power daripada saya. Sebab saya tahu engineer saya tak power, jadi kena harapkan setiap turn tu kena perfect. Momentum tu kena tepat. Nak carry speed, exit speed, entry speed pun kena jaga. Kena braking dekat optimal braking point. Masa track day 3 hari bulan tu, kesilapan saya banyak. Saya terlalu agresif kan. Saya cuba late braking, tapi akhirnya memakan diri saya lock tayar depan belah kiri untuk jadi geduk flat spot. Jadi tadi saya cek kat WhatsApp, nampaknya track day 25 hari bulan Oktober 2020, anjuran MSF telah dibatalkan. Aduh, sedihnya hati. Dah tak dapat, saya dah praktis kat S1 Corsa kan, untuk mengambil race line baru untuk turn 14. Tu lah seronok main track day ni, setahun sekali ni, setahun 2 kali kan, cukup lah. Sebab kita akan berlatih di simulator. Kalau kat turn 14 ni ambil line ni dapat exit speed banyak ni. Jadi menggunakan simulator, saya dapat optimal time setiap sektor, 3 sektor lintas Sepang dalam satu Corsa. Jadi saya tahu dekat mana nak attack. Jadi saya nak apply kan di dunia sebenar pakai transponder. Jadi berjaya tak terjemahkan dengan waktu yang saya nakkan. Sekarang ni memang saya nak betul kita ni. Personal best 2 minit 55, optimal 2 minit 50. Tapi seperti yang saya cakap tadi tu lah, kena pakai rem 17, tayar yang proper untuk track day, pressure tayar kena betul 26, 27, adjustable, engine maintain as it is. Sebab saya rasa engine dah mencukupi untuk saya, cukup-cukup sangat dah, tak perlu lagi nak power dah.
Sebab kereta ni saya akan drive 5,000 RPM ke atas ni. Maknanya kalau dia hill and tow boleh tak kurang daripada 5,000 lah. Dia kena keep dia punya power band medium ke high. Temperature pun dah okey dah. Tapi temperature kawan saya tadi 80 lebih je. Cantik betul temperature dia. Saya punya 90. 5 darjah Celsius. Maknanya enjin saya ni tak secantik yang diharapkan lah. Yalah, enjin half cut. Apa dah kita expect pada enjin half cut. Yes, tapi yang penting enjin ni mudah nak cari. 6 spot. Nak ganti pun senang. Jadi sementara enjin ni bernyawa, dan pada saya di condition A pada saya lah. Sebab responsif, agak responsif jugalah. Apa lagi saya nak kan? Kereta sehat, enjin power. Temperature je kena jaga sewaktu trade day. Okey, sampai di sini saja. Itu Volvo race car saya, simpan dulu lah. Ini kategori main dengan Saga ni. Geng Saga saya pun tengah tidur ni. Tak siap-siap, tak prep, tak siap-siap kereta lagi. Okey, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.